ianya adalah suatu karomah, kemuliaan, penghormatan daripada Allah, ataupun ianya adalah hinaan, sifat tambahan. Apa jawaban? Silakan dijawab. كرامة أم إهانة؟ كرامة. فإن كانت كرامة فلماذا تجادل؟ Kalau sekiranya kalian mengira bahwa sifat kehambaan itu adalah kemuliaan daripada Allah, lalu mengapa engkau tidak bersetuju dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan ke atas bumi? ولماذا تقول لماذا لماذا لماذا؟ Dan mengapa pula kamu mengatakan mengapa? Ya, kenapa ini berlaku? Kenapa ini itu berlaku dan lain sebagainya? ويقول لك الشيخ إذا كنت تفهم ما أقول ستصل إلى مولاك وإلا ستظل في الحجاب حجاب النفس. Oleh sebab itu Sayyidi Ahmad Mustafa Al-Alawi mengatakan, kalau kalian paham tentang apa yang akan saya sampaikan ini, maka insya Allah kalian akan sampai kepada kesimpulan ma'rifah kepada Allah. Akan tetapi bila mana engkau tidak memahaminya dengan baik, maka kamu akan sesat. أنت مريد الله أم لا؟ الإجابة نعم. إذا كنت مريد الله فكن صادقا في طلبك لله، المريد الطالب. وإن كنت صادقا في ذلك عليك أن تتحقق في معنى العبودية لله، وأول العبودية أن تفهم من هو مولاك. Kalau sekiranya engkau bersetuju yang diri engkau adalah seorang murid, maka kamu kena pahamlah apa maksud daripada murid. Murid maknanya menuntut mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala, redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seseorang yang redha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia kena tunduk kepada sifat-sifat kehambaan dia, dan dia tidak boleh menolak dan komplain kepada apapun juga yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. أسألك سؤال، إذا قلنا فلان حاضر أنه هو موجود ولا غائب؟ سؤالان. Satu persoalan, pertanyaan daripada beliau. Kalau sekiranya kita mengatakan seseorang itu hadir, ada di tengah-tengah kita, adakah kita boleh mengatakan bahwa dia tidak hadir? Padahal dia hadir bersama kita. سيد السلطان أن يتكلم معنا حاضر من هو غائب؟ Contoh misal seseorang yang bernama saya Al-Fakir dipanggil, bukan ada di sini, dia berbicara, maknanya dia hadir di sini. حضرة الحق حاضر ولا غائب معك؟ Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah ianya adalah zat yang hadir bersama kita atau gaib daripada kita? Tentulah jawabannya adalah hadir. حاضر ولا غائب؟ Hadir atau gaib? Allah hadir atau gaib? متى الرضا حتى يحضر أصلا؟ Jadi perkataan hadir itu pun sebenarnya sesuatu yang tak layak disematkan kepada Allah, sebab Allah tak pernah gaib. Kenapa kita mengatakan Allah itu hadir? صفة الحضور تطلق على من يغيب ويأتي، أما الحاضر دائما لا تطلق على صفة الحضور. Sebab sifat hadir itu adalah sifat yang disematkan kepada sesuatu yang terkadang-kadang gaib, terkadang-kadang hilang. Lalu mengapa kita perlu menyematkan sifat hadir itu kepada Allah, manakala Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah pun gaib daripada kita? فأنت الغائب الغير حاضر في حجابك أيها الإنسان. Sebenarnya yang gaib adalah kita yang tidak hadir bersama Allah, sebab kita terkurung oleh hijab diri kita sendiri. وإن أردت أن تتحقق بهذا وتزداد معرفة فأول شرط يضعه الشيخ هذا الشرط، فالغير عنك إنسان. إذا تتذكر غير الله مع الله لن تصل إلى ربك. فافهم. Kalau sekiranya kamu ingin merealisasikan sifat-sifat kehambaan yang benar dan sempurna pada dirimu, maka pahamilah apa yang akan disampaikan oleh Sidi Syekh Muhammad Ahmad Mustafa Al-Alawi. Di antara satu di antara sifat seorang murid yang ingin merealisasikan sifat-sifat ketuhanan ke dalam diri dia adalah dia harus atau kenalah dia gaib daripada dirinya. أنا أسأل سؤال أريد الإجابة عليه بصراحة. مستعدون؟ Beliau akan bertanya kepada kita tentang satu soalan. Adakah kita bersedia untuk memberikan jawaban? InsyaAllah. هل المحبة تتحمل الازدواجية؟ مفهوم المحبة هل يقبل الازدواجية؟ Beliau mengatakan, adakah cinta itu boleh menerima dualisme? Maksudnya boleh menerima dua cinta. Cinta itu adakah boleh menerima isnainiyah?
سؤالات. Adakah cinta boleh menerima pendua artinya? هل المحبة تقتضي المشاركة الشركة؟ Adakah cinta menerima lawanan atau maksudnya saingan, sekutu? سكوت شو أخرى؟ Musyarakah. بماذا شنو تقبل الشركة؟ La layak. ولكن أنتم أكبر مشركين في الموضوع. Akan tetapi realitinya kita adalah orang-orang yang banyak menyekutukan cinta Allah. وبتقولوا موحدين، أي توحيد هذا؟ Lalu kemudian kita mendakwa diri kita sebagai orang-orang yang menunggalkan dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tetapi realitinya kitalah orang-orang yang banyak menduakan dan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dalam cinta kepadanya. أي توحيد الله وفي قلبك مليون حب مع الله عز وجل. Adakah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala manakala dalam hati kita ada cinta dan kecenderungan selain kepada Allah? أنا لا أقول لك اكره، أنا ما أعمل لك كراهية على الإطلاق، ولكن المشاركة في المحبة لا يقبل معنى التوحيد لله عز وجل. Beliau tidak mengatakan kita kena membenci, karena cinta itu lawanan dia bukan benci. Ya, tak semestinya orang yang tak cinta itu maknanya benci. Ya, kan? Tapi beliau mengatakan yang dimaksud dengan cinta di sini bukan membenci makhluk, tapi tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hati. اسمع هذا الحديث من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. لله لما انقسم لله أغير على عبده من الزوجة على زوجها أو الأمة على زوجها. Demi Allah, di sini qasam. Allah. Ya, demi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pencemburu. Sifat cemburu yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala melebihi sifat cemburu seorang pasangan kepada pasangannya. أقول مثال واحد في سورة الفاتحة في كل صلاة 17 مرة نكررها في النهار، نقول إياك نعبد. ما معنى إياك نعبد؟ ما معنى العبادة هنا؟ السجود والركوع أم الطاعة؟ Kita dalam setiap hari mengucapkan dalam surat Al-Fatihah iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Apa maksud daripada menyembah di sini? Adakah setakat sujud kita, ya, ruku kita, atau juga termasuk di dalamnya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? أنت تقول بلسانك إياك نعبد وأنت عم تعصي. Yang peliknya ماذا تسمى هذا؟ kita selalu mengungkapkan dan mendakwa yang diri kita ini hanya menyembah kepada Allah, tetapi mengapa pula kita bermaksiat dan durhaka kepada Allah? هل أنت صادق في دعواك أم كاذب؟ Adakah Anda jujur dalam dakwaan cinta dan hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah hanya berpura-pura atau berdusta? فكل واحد يراجع نفسه. Oleh sebab itu kita kena kembali kepada diri kita masing-masing untuk muhasabah. فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. Dan manusia itulah yang lebih tahu tentang dirinya sendiri dibandingkan orang. فأول الطريق يوصيك الشيخ يقول لك أول الطريق بالرجوع إلى مولاه والتوبة والأوبة له أن تذكر محمودا، تذكر اسم الأعظم. Oleh sebab itu, لا محبة دون ذكر محمود، هذا ادعاء كاذب. langkah pertama yang harus yang kena ditempuh oleh seorang murid yang ingin mengenali Allah Subhanahu wa taala setelah bertobat, inabah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak-banyak berzikir kepada Allah dan melupakan seluruh makhluk. واطوي الكون تغنم، اطوي الكون ولا تنظر إليه لا بمدح ولا بذم ولا بطمع ولا بزهد، لا يدخل الكون على وجودك وقلبك، لأن القلب مكان الله وليس مكان الدنيا، فانتبه على نفسك يا ضائع. Dan hilangkanlah pandangan dan ingatanmu kepada seluruh makhluk, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk melupakan segala sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala. وخذ بحر القدم، أول قدم لك في الفهم عن الله أن تفهم معنى التوحيد. ما معنى الله واحد في ذاته وصفاته وأفعاله؟
Yang mula-mula kita kena perhatikan dalam perjalanan kerohanian ini adalah kita kena betul-betul memahami dengan benar dan baik tentang makna tauhid. Apa maksud daripada Allah Subhanahu wa taala Maha Tunggal dan Maha Esa. نريد بيننا علماء فاضل إن شاء الله يجاوبونا الآن يعني يساعدونا ما معنى صفة القدم لله؟ ما لفظ القدم ما معناه؟ Apa maksud daripada sifat qidam yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala? Beliau menginginkan jawaban daripada kita semua. ما صفتك أنت وأنا؟ صفتي أنا وأنت ما صفتي أنا وأنت؟ Sifat yang kita miliki dan sifat yang saya miliki dan sifat yang kamu miliki itu علم sifat. العقائد Nah, ini adalah permasalahan tentang akidah. حادث يعني مخلوق. Dia sifat وصفة الله قديم. ما معنى القدم لله؟ seperti mana yang kita telah bersepakat, sifat makhluk itu adalah hadis baharu, manakala sifat Allah Subhanahu wa taala adalah sedia. Yang menjadi persoalan seterusnya adalah apakah maksud daripada sifat qidam atau sifat sedia yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala. عندنا درس في التوحيد اللي هنكتبه شوي. Sekarang kita belajar tauhid. انتبهوا. ما معنى صفة القدم لله؟ Apa maksud daripada لفظ القدم ما معناه؟ apa maksud daripada sifat qidam atau lafaz qidam yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. طيب ماشي سنة. القدم ماذا يكون ضده؟ Apa lawanan daripada لفظ sifat القدم ضده باللفظ باللغة العربية. lafaz qidam? Lawanan dia dalam bahasa Arab apa? Hadis. لا العدم. العدم. Dalam pandangan beliau, lawanan daripada sifat qidam adalah al-adam, tidak wujud. في سورة الإخلاص لما نقرأ قل هو الله أحد ولم نقل قل هو الله واحد، لماذا قلنا أحد؟ أحد صفة غيبية لله عز وجل أزلية. كان الله ولا وجود إلا هو. هذا لفظ أحد، أي لا مشاركة ولا خلق ولا حادث ولا معدوم ولا هو بس ولا يوجد إلا هو على الإطلاق. Jadi sifat ahad pada suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan Qul huwallahu wahid. Karena sifat ahadiyah Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi dibandingkan sifat wahidiyah. Karena sifat ahadiyah adalah kewujudan Allah Subhanahu wa taala sebelum penciptaan makhluk. كما قال تعالى Nah, خلقت خلقي لأعرف به فأنا الخالق وبي يعرفون لا بغيري. oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, sesungguhnya saya mencipta seluruh makhluk tujuannya agar mereka mengenaliku, dan tiadalah mereka mampu mengenaliku kecuali dengan diriku. فإذا القدم تعريف القدم ما لم يسبق أزلي، ما لم يسبقه وجود، لا يوجد وجود لأي شيء قبله ولا معه. Jadi maksud daripada qidam atau sedia adalah satu sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa taala yang maksudnya tidak ada kewujudan yang mendahuluinya. لذلك هي صفة ذاتية له تعالى انفرادية. Sebab itulah sifat qidam ini merupakan sifat zat yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tunggal dan esa. فإذا لا خالق على الحقيقة للوجود إلا هو سبحانه وتعالى. Oleh sebab itu kesimpulannya tiadalah yang mencipta seluruh makhluk yang ada di dunia ini, yang wujud ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. قال فخذ بحر القدم فذاك بحر الله. بحر الله بحر خاص به أي عالم خاص به لا يعرف ولن يعرف إلا له سبحانه. Oleh sebab itu di sini beliau mengatakan wahud bahral qidam, maka karamlah, tenggelamkanlah dirimu pada samudra kesediaan, maksudnya sifat sedia Allah. Fadzaka bahrullah, dan itulah samudra Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sesuatu yang tidak ada seorang pun yang mengetahui hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. وخذ بحر الأنوار خذ بحر الذوق عن الله والفهم لا عن غيره. لأن لن تفهم إلا من الله. 100 شيخ مش هيفهمك إذا لم يكن قلبك مع الله عز وجل. Seterusnya beliau mengatakan, dan karam atau tenggelamlah kamu pada samudra cahaya. Yang dimaksud cahaya di sini adalah rasa. Dan kamu tidak akan mampu untuk
dan yang memahamkan engkau tentang hakikat ini bukan guru, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun guru mentarbiyah kita, mendidik kita, akan tetapi bila mana hati kita tidak bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ianya dikira sebagai perkara yang sia-sia. افهم يا من تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. Oleh sebab itu pahamilah wahai orang yang mengatakan tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah SAW adalah utusan. افهم قبل أن تقع وأنت لا تدري ماذا حصل لك. Oleh sebab itu pahamilah sebelum kamu tidak terjebak atau sebelum kamu jatuh, ya, yang menyebabkan kamu akan menyesal dan akan malang. الشريعة أحكام Syariat itu adalah himpunan hukum hakam, والأذواق فهم القلوب عن الشريعة. dan rasa atau azwaq itu adalah pemahaman hati tentang rahasia-rahasia kepada syariat. فمن وقف مع الرسوم ولم يرج إلى المعنى ضاع عن المقصود. Sesiapa orang yang terikat atau hanya melihat kepada zahir dan tidak masuk ke dalam inti, maka dia akan sesat. ما الفرق بين الإنسان والآلة المادية مثل الريكوردر أو السي دي أو التليفون؟ ما الفرق؟ Apa perbedaan antara manusia dengan alat? Contoh bisa recorder yang ada di depan kita. Apa perbedaan antara manusia dengan benda itu? ما هي بتسجل أكثر منك، بتحكي أكثر منك كمان. Kalau alat recorder ini kata beliau, ya lebih banyak mampu merekod dan juga cakap dibandingkan kita. إنك أنت مكلف بما تقول وبما تسمع والآلة غير مكلفة. Perbedaan dia adalah kita ini manusia akan kita ini dibebani dengan syariat, atau maksudnya dikontrol oleh syariat atas apapun yang kita perkatakan. Adapun alat recording itu dia cakap apapun, sama tak ada pembebanan syariat ke atas mereka, ke atas dia. أنت سئلت وأجبت، سألك وأجبت، أما التسجيل ما هذا سأل وأجب. التسجيل ما هذا سأل وأجب. Kalau kita ini ya saling tanya dan menjawab. Adapun alat tasjil, alat recording itu dia tak pernah bertanya kepada kita, kita pun tak pernah bertanya kepada dia. هل أحد منكم سأل يوم من الأيام الريكوردر اللي عنده جوابه؟ Adakah di antara kita di akhirat nanti bertanya kepada recording lalu kemudian dia memberikan jawaban atas pertanyaan kita di akhirat nanti? ولكن الله سألك وأجب فانتبه. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang akan bertanya kepada kita dan kita dibebankan untuk menjawab persoalan. في عالم الأزل القديم الأول وأنت ما زلت روحا في علم الله سألك الله هذا السؤال ألست بربكم. Ketika kita masih di alam azali, ketika itu kita belum terbungkus dengan jasad, masih dalam bentuk rupa ruh saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bertanya kepada kita dan kita juga telah menjawab persoalan daripada Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. بلى. ما معنى بلى؟ معناته لا؟ أما نعم. أنا أسأل. Beliau bertanya apa maksud daripada bala? Adakah maksudnya adalah tidak atau iya? نعم. يكفي نعم أم نريد برهان؟ Adakah cukup setakat jawaban iya saja, ataukah kita perlu kepada pembuktian, burhan, bukti? صفة نعم إقرار بأنه إله معبود أليست صفة محبة؟ تقدير الكلام ألست بربكم ألست بمحبوبكم؟ قلنا نعم بلى. Ketika kita mengatakan na'am, iya, maknanya itu adalah pengakuan daripada kita tentang kedudukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah. Dan maksud daripada alastu bi rabbikum qalu bala syahidna, maksudnya bukan hanya setakat mengikrarkan yang kita ini hamba Allah, akan tapi kita juga mengikrarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang merupakan kekasih kita satu-satunya. أنت بلى. فالشريعة إقرار والعقيدة إقرار، إنما الذوق أن تفهم مقصود المحبة ما هي ومقصود العبادة ما هي
ومفهوم ألست بربكم لا عقلا بل ذوقا في قلبه. ومن هنا كان التصوف هو مدرسة الذوق لا مدرسة العقل. Jadi syariat adalah hukum hakam. Ya, kita diwajibkan untuk memahami apa yang berada di sebalik daripada hukum hakam itu. Jadi tasawuf ini mengajarkan kita untuk pergi kepada makna, bukan setakat terkongkong ataupun terbelenggu oleh simbol daripada syariat kita. Dan ilmu tasawuf inilah yang mengajarkan kita untuk pergi kepada makna dan hakikat itu dan melepaskan diri daripada ketergantungan dan juga keterikatan hanya sebatas hukum hakam zahir saja. أنا أسأل سؤال أريد الإجابة عليه. هذا الوجود كله من خلق الله وصنعه أم لا؟ Beliau memberikan satu pertanyaan kepada kita. Adakah seluruh makhluk yang wujud ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau bukan? Ya, beliau jawaban dari beliau. فلماذا ننكر على من يقول أن الله هو الوجود؟ لماذا ننكر؟ يعني لو الله ما في وجود فإذا الله هو الوجود الحقيقي وليس الصوري. يعني إن الدنيا ولا قاعدة. يعني مجال باللغة العربية كما مجال بالتشريع مصيبة. مرة أخرى. نحن نقول أن الله خالق الوجود صانع الوجود أليس كذلك؟ إذا الصنعة تدل على الصانع. فلو قال صاحب الصنعة هذه صنعتي وأنا الصنعة أي أنا فاعل الصنعة هل هناك شرك؟ هذا سؤال. Kita sepakat bahwa seluruh makhluk ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana Allah Subhanahu wa taala berfirman seluruh makhluk ini adalah hambaku, adakah di sana sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala? الفاعل على الإطلاق الله فهو الفاعل والفعل بذاته لا الفعل منه لا من غيره. Allah Subhanahu هو مظهر الوجود وهو الوجود حقيقة لا صورة. Beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang maha melakukan sesuatu dan bukan setakat itu ya kata beliau. Malah perbuatan itu hakikatnya adalah gambaran tentang kewujudan Allah Subhanahu wa taala, bukan setakat Allah yang melakukan. Ya, perbuatan akan tetapi perbuatan itu adalah bagian daripada hakikat ketuhanan juga. سئل أحد الصالحين عن علاقته بالنبي صلى الله عليه وسلم فماذا قال؟ والله لو غاب عني رسول الله طرفة عين ما عددت نفسي من المسلمين والرسول مخلوق. Jadi ada seorang soleh, seorang wali yang ditanya tentang hubungan beliau dengan baginda Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan kalau sekiranya baginda SAW baik daripada ingatan hatiku walaupun sesaat, maka saya tidak menganggap diri saya sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ingatan ini adalah ingatan kepada baginda Rasulullah SAW yang mana baginda SAW adalah makhluk. لماذا ننكر ونعترض على من يقول أن الكون هو الله أي صنعته؟ Kenapa kita لو ما في صانع في صنعة؟ Kenapa lalu kemudian mengapa kita menafikan atau mengingkari ketika mana ada setengah orang para aulia yang mengatakan bahwa seluruh makhluk ini adalah Allah. Tapi bukan bermakna Allah itu makhluk, maksudnya ya makhluk itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada mudhof, ya mudhof yang dibuang. Itu yang kalau kita belajar makhluk. Nah, لو واحد قال رأيت الله في كل شيء لماذا نتهم بالحلول والاتحاد؟ lalu kemudian kalau sekiranya ada orang yang mengatakan saya melihat Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu. Lalu kemudian mengapa kita menafikan dan mengingkarinya, lalu kita mentohmah dia dengan tuduhan yang dia itu telah menuduh bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluk. هذا القائل لم يقل رأيت الله في كل شيء. وقال رأيت الله في كل شيء ولم يقل رأيت ذات الله في كل شيء. ولم يقل
رأيت الله حال في أي شيء فلماذا تتهمه بالحلول والاتحاد؟ Dan orang yang mengatakan demikian tadi, tak pernah pun dia cakap saya melihat zat Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu. Tapi dia hanya mengatakan saya melihat Allah. Maksud melihat Allah itu bukan zat Allah, tetapi tanda-tanda kewujudan Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifatnya. Lalu kemudian mengapa kita menuduh dia, mentohmah dia dengan tuduhan bahwa dia telah mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu menyatu dengan makhluk. تعرفون ما الفرق؟ الفرق ذوق وعدم ذوق. Sebenarnya yang membezakan adalah ada rasa ke tak ada rasa. Maksudnya ada rasa tauhid dalam hati kita. Orang yang ada zauk dalam hati dia, ketika mana ada orang yang mengatakan saya melihat Allah, dia tidak akan paham bahwa yang dimaksud Allah adalah zat dia, tapi dia akan paham bahwa yang dimaksud dengan Allah di situ adalah tanda-tanda kekuasaan dan kewujudan Allah Subhanahu wa taala. واحد فهم النصوص كلمات وألفاظ دون أن يذوق معناها ويغيب في حس المعنى فضل في الصورة وغفل عن مقصودها. Ada di antara dua orang itu, maksudnya tadi orang yang berbuat pertanyaan juga, yang hanya melihat kepada simbol, tetapi dia tidak pergi kepada makna sebenarnya. ما معنى ما نظرت إلى شيء إلا ورأيت الله عنده؟ Apa ما maksud قال ذات الله؟ رأيت قدرة الله، فعل الله، حكمة الله، أمر الله، نهي الله. Apa maksud daripada perkataan seseorang yang mengatakan tidaklah aku melihat sesuatu apapun kecuali aku melihat Allah di situ. Maksud dia bukan melihat zat Allah Subhanahu wa taala, tetapi maksud dia adalah saya melihat kuasa Allah, melihat fi'il Allah Subhanahu wa taala, melihat sifat-sifat keagungan dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. ما الفرق بين الغفلة واليقظة؟ يقظة العين أم يقظة القلب؟ غفلة القلب ولا غفلة العين؟ Apa perbedaan antara orang yang lalai dan orang yang senantiasa hatinya hadir bersama Allah Subhanahu wa taala? Ada di antara kita, mata kita melihat tetapi mata hati kita tidak melihat, maksudnya bukan. قال تعالى إنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. اللهم صل. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sungguhnya yang buta itu bukan mata yang ada pada zahir kepala kita, tapi yang buta itu adalah pandangan yang ada dalam hati. ولن تفهم ذوق هذا الكلام إلا أن تصبح من أهل الذوق يا من لا ذوق لك أصلا. Kamu tidak akan mampu untuk memahami dan merasai, mengecapi maksud daripada kalam ini kecuali bila mana engkau telah pun berjaya menjadi ahli zauk. Wahai orang-orang yang mendakwa diri ya, memiliki zauk tetapi belum lagi sampai kepada zauk. سأضرب لكم مثال بسيط لا تضحكوا كثيرا. Beliau akan membagi satu contoh tapi jangan gelap. مستعدون؟ Ada kita semua sedia? لو واحد جاء يقول لزميله أنا أحببت فلان كذا وكذا أدل له يعني محاسنه وأخلاقه والآخر عم يسمع ولا يعرف عنه شيء، شو بقول عنه؟ شو هالنجم؟ Kalau sekiranya ada seorang yang bercerita kepada kawan dia tentang seseorang lain lah, tahu tak si fulan itu adalah orang yang saya cintai, dia memiliki kelebihan sekian. Tapi orang yang mendengarkan cerita itu adalah orang yang tidak mengenal orang yang sedang diceritakan. Adakah dia akan tertarik dengan cerita itu atau tidak? Dia tidak mengenal siapa yang diceritakan. لأن القائل غير السامع. القائل غير السامع. Karena tidak ada, karena berbeza antara orang yang berkata dan orang yang mendengar. Yang berkata tadi ada zauk, ada rasa kan. Adapun yang dengar tadi dia tak kenal pun siapa yang sedang diceritakan. وأكثر من ذلك والذائق غير القائل. والذائق غير القائل. الذائق ذوق الشيء غير من التعبير عنه. التعبير أعجز مما يشعر به الحس. Jadi berbeza antara orang yang merasai dan mengecapi dan orang yang setakat cakap je. Ya. Dan rasa ini adalah satu benda yang perkataan tidak mampu nak menampung hakikat dia. Sehebat apapun kita berbicara tentang rasa, maka rasa itu tetap
lain dan berbeza daripada hakikat apa yang diperkatakan. سؤال واضح. ذوق المحبة مثل التعبير باللسان عن المحبة مستحيل. اللسان أعجز أن يعبر عما تزول. Adakah hakikat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala boleh diwakili dengan untaian kata lisan kita? Mustahil. Sebab rasa ataupun zauq tentang cinta itu hanya boleh dirasai oleh hati, dan perkataan tidak cukup mampu untuk mentakbirkan atau mengungkapkan hakikat daripada rasa. لذلك قال المحب من ذاق طعم شراب القوم يدريه. من ذاق طعم شراب القوم يدريه. ومن فنى في حبه كيف يفنيه. كيف يفنيه. Sesiapa orang yang merasai minuman cinta para aulia, maka minuman cinta itu akan mampu menyebabkan dia hilang daripada memandang kewujudan diri dia. Maksudnya, ketika seseorang memiliki zauq, ma'rifat di dalam jiwa, lalu kemudian mereka mendengarkan untaian nasyid dan lain sebagainya tentang fana, tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cukuplah perkataan itu boleh membawa hati mereka untuk fana kepada Allah Subhanahu wa taala dan fana daripada memandang kewujudan diri. انظر إلى هذا الحوار بين أبي جهل وبين أبي بكر لترى مفهوم الذوق. Coba kita perhatikan dengan baik-baik suatu perbincangan antara Abu Jahal dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an berkenaan dengan pengertian zauq atau rasa. لما عرج بالنبي وأسري به وعرج إلى السماء وأخبر قريش بهذه الرحلة لم يكن أبا بكر في مكة، كان خارج مكة. Ketika mana baginda sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Isra dan Mi'raj, ketika itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu tidak sedang berada di kota Makkah. فما قدم أبو بكر إلى مكة إلا وقف أبو جهل وقال تعالى انظر ما يقول صاحبه. Ketika mana Sayyidina Abu Bakar kembali ke kota Mekah, lalu kemudian berjumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal ini memanggil, sini kamu, wahai Abu Bakar, saya akan ceritakan tentang apa yang diungkapkan dan diceritakan oleh sahabat kamu, yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam, tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. الإبل تضرب ذهابا شهرا إلى بيت المقدس وتعود شهرا وصاحبك ذهب ورجع في ليلة واحدة وفراشه دافئ. ليس هذا بل أكثر، صعد إلى السماء السابعة ورجع وفراشه ما دافئ. هل هذا كلام يصدق وعقل؟ أبو جهل يقول هذا كلام لأبي بكر، فماذا قال أبو بكر له؟ قال له لم أسمعه وإن قالها فقد صدق، لأننا آمنا به بأبعد من هذا بكثير، فكيف لا نؤمن بهذا؟ Jadi Abu Jahal ini berkatalah, percaya ke tak? Ya, kawan kau itu yaitu baginda sallallahu alaihi wasallam ya, mengatakan telah pergi ke Baitul Maqdis, lalu kemudian naik ke langit ke-7 dan kembali ke bumi hanya tak sampai pun satu malam. Padahal sebenarnya kalau nak pergi ke Baitul Maqdis pun kena perlu masa, kan, ambil masa sebulan berangkat dan balik sebulan. Adakah ini adalah perkara yang masuk logik akal? Lalu kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, beliau mengatakan kalau sekiranya benar dialah yang mengatakan, maka sungguh saya di antara orang yang percaya kepada apa yang beliau sampaikan, sebab adanya iman yang kukuh dalam diri Sayyidina Abu Bakar tentang baginda sallallahu alaihi wasallam, tentang apa yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. الأمور الإيمانية لا تأتي بالعقل فقط، هناك أمور خارج العقل بالإطلاق. Jadi perkara-perkara keimanan ini memang tidak mampu dijangkau seluruhnya oleh akal. Di sana ada perkara-perkara keimanan yang setakat boleh dirasai dan dikicapi oleh ruh kita, oleh zauq kita. شربت شرابكم طفلا وكهلا وعانيت الهوى صعبا وسهلا. Seorang penyair mengatakan, syaribtu syarabakum, saya telah meminum minuman kalian wahai para sadah, para aulia, ya, طفلا وكهلا. tiflan, dalam keadaan saya masih bayi lagi sampai saya tua. Nah,
وعانيت الهوى الحب صعبا وسهلا. Allah, dan saya telah menanggung beban cinta, ya, sorban wa sahlan, dalam keadaan susah dan senang. Mananya مهلا يا كرام الحي مهلا. hati hadap نفطر بنا apa dia sini ngomongnya mahlan, يا كرام الحي. relax sikit, relax sikit, wahai ya kiramal hayy. Mana ya kiram? يعني يا أهل الكرم يا أهل الحي أهل المدينة أهل الكرم. Wahai ahli karam, wahai orang yang dermawan. Maksudnya dia kan tadi mengucapkan bahwa betapa beratnya menanggung beban cinta itu. Lalu kemudian penyair tadi memberikan hiburan, sabar je lah, ya nikmati je lah, macam itulah bahasa kita, wallahu a'lam. Kanan-kanan macam. ويعني به النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا كرام الحي مهلا فحاشا نزيل ساحتكم يضام. Maka tidak mungkin atau mustahil nazirus sah يضام yudom بمعنى يؤذى. yu'zan. Maka mustahil bagi baginda Rasulullah SAW untuk disakiti dan dicela. شربت الهوى صعبا وسهلا وعليت الهوى صعبا يا مهلا يا كرام مهلا فحاشا نزيل ساحتكم فؤادي قد أضر به الغرام الحب. Sungguh jiwaku telah فؤادي قد أضر به الغرام Sungguh hatiku الحب telah أمرض قلبي. Sungguh hatiku telah dilukai dan telah disakiti oleh rasa rindu yang sangat mendalam kepada Allah. Inilah bahasa cinta bagi seorang yang sedang tenggelam, ya, dalam rasa cinta, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala dan baginda sallallahu alaihi wasallam. فقد المحبوب ألم تفهم. Faqbil mahbub ألم وجع awaja. حزن. Maka terimalah, tanggunglah wahai seorang pecinta sakitnya, ya, rasa cinta dan rindu. لماذا؟ من الفراق. الفراق سبب الألم عن المحبوب. Rasa sayakan sakitnya, sakit yang ditanggung oleh hati itu disebabkan karena perpisahan, ya, daripada zat yang dicintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang sedang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah satu azab yang sangat menyakitkan bagi para pecinta. فؤادي قد أضر به الغرام أي الحب وجسمي قد تناهره السقام المرض. يا من سهرت بكم يا من سهرت بكم لا بغيركم بالله. يا من سهرت بكم وناموا لغير جمالكم نظري حرام. Wahai Allah Subhanahu wa taala, yang mana saya berjaga malam untukmu. نعم. شربت شرابكم طفلا وكهلا وعانيت الهوى صعبا وسهلا. مهلا يا كرام الحي مهلا فحاشا نزيل ساحتكم نظام. فؤادي قد أضر به الغرام وجسمي قد تناهضه السقام. يا من سهرت بكم أنا السهران غير نائم. يا من سهرت بكم وناموا لغير جمالكم نظري حرام. Wahai yang menyebabkan saya senantiasa berjaga malam dikala orang sedang tidur lena, ya, memandang kepada keindahan sifatmu, itu adalah perkara yang haram bagiku. Ini adalah ungkapan cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedang dimabuk cinta atau kasmaran kepada Allah Subhanahu wa taala. هل انتهينا عند هذا الحد؟ هل انتهينا عند هذا الحد؟ Adakah kita telah sampai kepada peringkat ini? بعدنا بأول الطريق في أول طريق المحبة. Jadi awal atau permulaan daripada perjalanan rohani itu adalah cinta. من يحب عليه أن يدفع الثمن. Sesiapa orang yang mendakwa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kenalah dia membayar mahar cinta. أضعف ثمن للمحبة
قتل النفس في محبوبه. Allah. Dan mahar cinta yang paling murah bagi seorang pecinta kepada kekasihnya adalah membunuh keinginannya. وإلا مدعي كذاب. Kalau tidak, tipu-tipu ya. مدعي كذاب. Penipu, pendakwa yang berdusta. إن لم تكن صادق لا تتكلم أشرف لك. Kalau kamu tidak tergolong orang yang jujur dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala, tidak perlulah اسمع cakap هذه pasal القصة cinta. واعتبر. دخل لص على رابع العدوية ليلا. نعم. Dengarkanlah satu kisah ini yang berlaku pada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah. Ada seorang pencuri yang datang suatu malam ke gubuk atau ke rumah ya Sayyidah Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu taala. يريد سرقتها السرقة. Ya, menginginkan mau untuk mencuri sesuatu yang ada di dalam rumah. ورابعة تصلي. Dan ketika itu Sayyidah Rabi'ah sedang bermunajat salat, ya, sedang melakukan salat. ولم تلتفت له وأكملت صلاتها وهو يفتش لم يجد شيئا في البيت. Lalu Sayyidah Rabi'atul Adawiyah tidak menghiraukan kedatangan pencuri itu. Lalu kemudian pencuri ini mencari-carilah apa yang boleh diambil daripada barang berharga. Tapi rupanya dia tidak menemukan pun satu benda yang bernilai yang boleh dicuri. فأراد الانصراف ما وجد ضالته أراد الانصراف. Lalu kemudian dia nak keluar dari rumah itu, tapi dia tidak menemukan satu barang pun yang boleh diambil. فنادت رابعة بعد أن سلمت من صلاتها يا هذا تخرج ولا تأكل شيئا معك عيب عليك. Lalu kemudian Sayyidah Rabi'atul Adawiyah berkata setelah salam dari sholatnya, wahai kamu nak keluar daripada rumah ini tapi tak mengambil sesuatu yang berharga pun daripada rumah ini. Ini adalah satu keaiban, satu yang ya sesuatu yang memalukan lah macam itu. لسه لازم يكون ماهر تطلع فاشل عيب. Ya, kalau nak menjadi pencuri itu jadilah pencuri yang pandai sikit. Jangan menjadi pencuri yang fasil mana tak berjaya, tak pandai lah, tak cerdik. اتصلت بالبوليس. هل ضرب التليفون للبوليس؟ Adakah nak ditangkap polis ke pencuri macam ni? فنظر إليها اللص وقال هل هناك شيء عندك حتى يؤخذ أصلا؟ Adakah, lalu kemudian pencuri ini bertanya kepada Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, adakah kamu memiliki sesuatu yang berharga yang boleh diambil? فقالت له عندي ما ليس عند غيري. Lalu kemudian Sayyidah Rabi'atul Adawiyah mengatakan, sebenarnya saya memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. قال لا أجد شيئا فاضي بيت ربي كما خلقتني. قالت نعم يوجد. Si pencuri mengatakan, saya tak jumpa pun sesuatu yang berharga yang boleh saya ambil daripada rumah ini. Tapi Sayyidah Rabi'atul Adawiyah mengatakan, ada, tapi kau tak nampak. قالت هذه قارورة ما خذها وتوضأ وصلي ركعتين توبة إلى الله. Ada sebenarnya, coba ini ada sini orang panggil apa? Bekas. Ceret, sama ya. Ceret bekas. Ambillah. Ada air kat situ untuk berwudu. Berwudu dah, lepas tu solat 2 rakaat. أنا جاي أعمل قيام الليل عندك أصلا. أنا جاي أخذ فلوس وأكل وشرب جاي أعمل قيام الليل. Lalu kemudian pencuri cakap, saya datang ke sini bukan nak datang qiyamul lail, solat bersama Anda. Saya datang nak curi sesuatu yang berharga, tapi saya tak jumpa. Kenapa pula Anda menyuruh saya untuk solat tahajud? قالت له ستأخذ أفضل مما طلب. اسمع الكلام. Dengar jelas kata beliau. Buat apa yang saya cakap, insya Allah kamu akan jumpa sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang kamu harapkan. ولا تخسر شيء. صلي ركعتين فقط. Dan kamu tidak akan rugi sedikit pun. Solat je lah. فقام الرجل وتوضأ وصلى قانعا أن يأخذ شيء يعني مادي يعطي أو يأخذ بعد جائزة أو شيء أو مال كذا. وإذا استغرق في الصلاة فلم يخرج منها إلا عند شروق الشمس. Lalu kemudian terpaksa juga dia ambil wudu, lepas itu sholat dengan harapan moga-moga lah lepas sholat nanti adalah satu hadiah atau yang boleh dia bagi kepada saya. Lalu kemudian bila mana dia sholat, dia tak berhenti sampailah ya, fajar menyingsing. فقالت له ما وجدت يا هذا؟ قال وجدت ما لم أجده في الدنيا كلها. Lalu kemudian selepas itu Sayyidah Rabi'atul Adawiyah bertanya, wahai ya, engkau apa yang anda temui dan rasai ya, daripada apa yang anda lakukan tadi?
Kata pencuri tadi, saya menemukan dan merasai sesuatu yang tidak dimiliki dan dirasai oleh orang lain. وجدت نفسي بعد فقدها دهرا من العمر. وجدت نفسي بعد فقدها دهرا من العمر. Saya memperoleh sesuatu yang telah hilang sebelum ini, ya, dahra minal umur, yang telah hilang dari hidupku selama masa yang begitu panjang. Maksudnya kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقالت رابعة له صدق قال عليه الصلاة والسلام ركعتين في جوف الليل خير لك من الدنيا وما فيها. Kata Sayyidah Rabi'atul Adawiyah, benarlah apa yang Anda katakan itu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 2 rakaat di tengah malam itu lebih mulia dan lebih berharga dibandingkan dunia dan seluruh isinya. فعسانا أن نفهم عن الحب الذوق. Oleh sebab itu, العبودية إلى الله ذوق فهم وليس حركات مع غفلة قلب. jadi kita nak paham tentang tauhid atau tentang iman yang sebenarnya ini, kenalah menggunakan zauk, rasa. Demikian juga nak merasai nikmatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, kena ada rasa dalam jiwa. Kalau tak ada, maka ia ada suatu kesulitan. إياك ثم إياك ثم إياك ثلاث. أن تقصد ربك وأنت طامع بما عنده لا طامعا به. انتبه. Hati-hatilah, ya, hati-hatilah. Engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi tujuanmu bukan Allah, tetapi tujuanmu hanya semata-mata apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah. من طمع بالله أخذ ما يريد ومن طمع بما عند الله حرم مما يريد. Sesiapa orang yang mengharapkan dan menginginkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh segala-galanya. Dan siapa orang yang setakat menginginkan sesuatu yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan terhalang untuk memperoleh ya apapun juga. أنت عبد له أم عبد المصلحة؟ سؤالان. Satu persoalan, satu pertanyaan, adakah engkau hamba sebenar kepada Allah ataupun hamba yang setakat melakukan ibadah untuk memperoleh kepentingan diri? Berjawab. Jawabannya apa? Adakah sebenar-benar kita hamba Allah atau hamba maslahah yang menyembah Allah Subhanahu wa taala setakat mengharapkan apa yang dimiliki oleh Allah tapi bukan Allah. أثق من غفلتك قبل فوات الأوان. Oleh sebab itu susulilah gitu ya. Ya, kelalaianmu dengan zikir kepada Allah sebelum masa atau peluang itu hilang. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا بحرمة النبي محمد آل الشام بسر الفاتحة. الحمد لله ما شاء الله بتصيبه. Oke, insyaallah 34 ya Bani Mustafa 34 34 surah 30. يا بني المصطفى أنتم زهري عيني أنتم زهري فارحموا عبدكم واجبروا كسري فارحموا عبدكم واجبروا كسري جئتكم راضيا بأبي بكر يا عيني بأبي بكر وبما عدله شمل الأهوال وبما عدله شمل الأكوان وعلي المرتضى والشريع عثمان والشريع عثمان وصلوا حبكم يا ذوي
الصبر فالجفا في الحشا يلهب النيران يلهب النيران فاصلوا مغرما يا ذوي العرفان فاصلوا مغرما يا ذوي العرفان قد سما فضلكم يا بني الزهرة يا عيني يا بني الزهرة وعلى شأنكم في الورى طرا وعلى شأنكم في الورى طرا حزتم سادتي في العلا قادرا يا عيني في العلا قادرا جدكم خير من شرف الأكوان جدكم خير من شرف الأكوان أحمد المصطفى من بني العدنان أحمد المصطفى من بني العدنان قد صفى عيشنا يا منيرا قد صفى عيشنا يا منيرا قبلا مسرعا واملأ الأقداح واملأ الأقداح واسقنا شربة تنعش الأرواح واسقنا شربة تنعش الأرواح خمرة الحب كي تنجلي الأحزان تنجلي الأحزان نحتسي شربها من يد الرحمن نحتسي شربها من يد الرحمن صلي يا مصطفى أنتم ذخري يا عيني أنتم ذخري فارحموا عبدكم واجبروا كسري فارحموا عبدكم واجبروا كسري صلي يا ربنا ما حدا الحادي يا عيني ما حدا الحادي على من شرف النبي والوالي على من شرف النبي والوالي وعلى آلهم عترة الهادي يا عيني عترة الهادي وعلى الصحب من أيدوا القرآن وعلى الصحب من أيدوا القرآن وعلى السابعين نصير الديان وعلى التابعين نصير الديان صل يا ربنا ما حدا الحادي صل يا ربنا ما حدا الحادي
Sini ada soalan? Ada soalan belum? اللهم إنا نسألك حبك آمين. وحب العمل يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك على عذابنا قادر وارزقنا بما جرت به المقادير بلطفك يا غني يا خبير يا عليم. نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إليك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في حرمة هذا الشهر الكريم وتب علينا توبة نصوحة في حرمة هذا الشهر الكريم. واجعلنا من أهل الصدق معك يا أرحم الراحمين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسر الفاتحة.